Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini, pagi Jumaat yang mulia, dapat kita meneruskan kuliah tafsir kita. Dan sebagaimana muslimin dan muslimat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah taala mengetahuinya bahawa kita telah pun selesai daripada surah Al-Waqi'ah, maka diharapkan mudah-mudahan dapat kita memahami surah Al-Waqi'ah dan menguatkan lagi apa yang telah kita pelajari dengan kita menghafal ayat-ayatnya. Sekiranya kita menghafal surah yang kita pelajari tafsirnya, maka insya-Allah sebenarnya ia memudahkan kita untuk mengingati kembali tafsir bagi ayat-ayat tersebut. Kerana setiap kali kita ulang, kita akan teringat kembali apa yang guru kita huraikan, apakah perkara-perkara yang telah dijelaskan, makna-makna bagi setiap kalimah yang kita baca. Bila kita menghafal ayat yang kita pelajari tafsirnya, maka sebenarnya dia lebih menguatkan hafalan kita dan juga kefahaman kita terhadap tafsir tadi. Apa yang kita pelajari itu akan mudah lekat dalam minda kita, dalam ingatan kita, kerana seiring dengan kita mengulangi ayat-ayat yang kita hafal, ialah bila kita nak hafal ni memang kita akan ulang ayat itu berkali-kali. Jadi seiring kita mengulangi ayat tersebut, kita juga minda kita, ingatan kita akan menggambarkan semula dan menarik semula ingatan tersebut, ingatan terhadap tafsir bagi ayat-ayat tersebut. Jadi perkara ini sangat penting. Lebih-lebih lagi kita ketahui bahawa surah Al-Waqi'ah di antara surah yang mempunyai kelebihan, ya, sehingga kan disebutkan dalam riwayat bahawa sesiapa yang membacanya pada malam hari, lam tusibahu faqatun abada, dia tidak akan ditimpa ataupun kelaparan atau kefakiran, ya, kelaparan tidak akan menimpanya sama sekali. Jadi diharapkan surah Al-Waqi'ah tersebut sudah kita hafal, bukannya banyak pun, ya, hanya 1, 2, 3 muka surat lebih kurang. Jadi insya-Allah kita doakan supaya kita sama-samalah dapat menghafalnya. Baik, pada hari ini insya-Allah kita masuk kepada satu lagi surah yang menjadi amalan khususnya lebih-lebih lagi di Malaysia, di negara kita ini. Dan sebenarnya bukan sahaja di Malaysia, bahkan di banyak negara, hatta di Mesir sekalipun, ya, mereka mengamalkan pembacaan surah ini sama ada di awal hari, di awal siang ataupun di awal malam, iaitu selepas maghrib. Itulah dia surah Yasin. Baik, hari ini insya-Allah kita akan masuk surah Yasin. Jadi kita doakan mudah-mudahan permulaan ini di permulaan ini kita doakan mudah-mudahan Allah memudahkan perjalanan kita untuk menelusuri surah Yasin ini yang agak panjang sebenarnya berbanding dengan surah-surah yang lain yang sebelum ni kita telah bincangkan. Tapi insya-Allah mudah-mudahan Allah permudahkan segala perjalanannya sehinggalah kita dapat mengkhatamkannya secara tafsir dan juga dapat kita menghafalnya insya-Allah. Baik. Seperti biasa, sebelum kita membicarakan makna bagi setiap satu daripada ayat dalam suatu surah, kita akan melihat terlebih dahulu muqaddimah, latar belakang surah yang kita akan pelajari. Seperti mana kata orang Melayu kan, tidak kenal maka tidak cinta. Jadi surah Yasin, pengenalannya ialah pertama sekali dari segi turutannya. Dari segi turutannya dalam mushaf Al-Quran yang sudah dibukukan, yang ada depan mata kita, surah Yasin adalah surah yang ke-36 kalau mengikut turutan mushaf Al-Quran yang ada di depan kita. Dan kalau dari segi penurunannya, kita tahu bahawa turutan kedudukan surah-surah di dalam mushaf itu ianya tidak disusun mengikut masa kronologi penurunan Al-Quran.
Jadi dia berbeza. Ya, kalau dari sudut penurunannya, maka surah Yasin diturunkan selepas surah Al-Jin. Selepas surah Al-Jin. Baik. Kemudian dari sudut statusnya, adakah surah Yasin ini Makkiyah atau Madaniyah? Maka berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, surah Yasin adalah surah Makkiyah dengan ijma', iaitu persepakatan daripada seluruh ulama. Maknanya seluruh ulama semuanya sepakat bahawa surah Yasin adalah surah Makkiyah. Dan ini alhamdulillah memudahkan bagi orang yang menuntut ilmu agama. Jadi bila pelajar agama ni, kata guru kami, kalau pelajar agama ni dia tahu benda itu, perkara itu sudah disepakati oleh ulama, maka sepatutnya dia berasa lega, dia berasa syukur pada Allah. Kerana apa? Kerana itu adalah suatu kemudahan yang Allah berikan. Jadi mudahlah kita nak ingat. Tidak ada khilaf maknanya. Surah Yasin memang sepakat ulama mengatakan bahawa ianya adalah Makkiyah. Maksudnya diturunkan sebelum hijrah. Sebelum hijrah Nabi SAW dari Mekah ke Madinah. Melainkan satu ayat. Sebahagian ulama mengatakan bahawa ya betul, surah Yasin itu memang Makkiyah, tetapi ada satu ayat yang diturunkan di Madinah, yang diturunkan selepas hijrah. Iaitu ayat apa dia? Ayat firman Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Wa naktubu ma tu potongan ayat itu, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Ya, ayat ini diturunkan di Madinah, iaitu berkenaan dengan kisah Bani Salamah atau Bani Salimah, di mana mereka ini tinggal berjauhan dari Masjid Nabawi. Maka apabila azan berkumandang, mereka terpaksa berjalan jauh untuk datang menghadiri Masjid Nabawi untuk mengerjakan solat berjemaah. Maka apabila mereka mengetahui ada tanah yang telah dikosongkan, ada tanah kosong berdekatan dengan Masjid Nabawi, maka Bani Salamah atau Bani Salimah, ya, mereka telah bercadang dan maknanya berhasrat untuk berpindah dan duduk di tanah tersebut, nak pindah rumah sebab tadi jauh sangat. Maka apabila diketahui begitu, maka turunlah ayat wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami, kata Allah Taala, kami akan mencatat, kami akan menulis, kami akan mencatatkan apa yang mereka telah langkah, apa yang mereka telah kemukakan, apa yang telah mereka depankan, wa atharahum, dan kami juga akan mencatatkan langkah-langkah tapak kaki mereka, kesan-kesan tapak kaki mereka. Maksudnya apa? Maksudnya ialah apabila seorang itu berjalan jauh untuk menuju ke masjid, jangan dia menganggap bahawa perjalanannya itu, langkah-langkahnya yang banyak itu adalah sia-sia. Sebaliknya Allah kata langkah-langkah itu akan ditulis, akan dicatat, dan nanti di akhirat Allah Ta'ala akan membalas. Allah akan berikan ganjaran pahala sesuai dengan masyaqqah, kesusahan yang mereka telah tempuhi. Dan Nabi SAW telah berikan nasihat kepada Bani Salimah atau Bani Salamah. Ya, kata Nabi SAW, diyarakum tuktab atharukum. Diyarakum tuktab atharukum. Hendaklah kamu kekal, tetap di tempat kamu, tetap di rumah kamu. Maknanya jangan pindah rumah, biarlah kamu duduk jauh. Kerana apa? Tuktab atharukum. Akan dituliskan bagi kamu pahala, ataupun dituliskan bagi kamu tapak-tapak kaki kamu. Semuanya itu ada pahala. Setiap langkah itu Allah Ta'ala berikan satu pahala. Diangkat satu, dihapuskan satu dosa, dan dinaikkan satu darjat di dalam syurga. Baik. Kemudian dari sudut, jadi maknanya surah Yasin ini kesemuanya Makkiyah kecuali satu ayat ini sahaja. Dan satu ayat ini, seperti mana yang kita sebutkan tadi, ya, diturunkan dalam peristiwa Bani Salimah atau Bani Salamah tadi, dan peristiwa tersebut dirakamkan oleh para ulama, di antaranya Imam At-Tirmizi, Al-Hakim dan lain-lain. Ya, At-Tirmizi dan Al-Hakim. Dan dibawakan kisah tersebut, riwayat tersebut oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul, suatu kitab yang khusus yang membicarakan tentang Asbabun Nuzul dalam Al-Quranul Karim.
Ya, dan kata Imam Al-Suyuti rahimahullah taala, hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam At-Tirmizi menilainya sebagai hadis hasan. Menilainya sebagai hadis hasan, hadis yang baguslah. Maknanya tidaklah dhaif. Dan dikeluarkan juga oleh Imam Al-Hakim dan beliau mensahihkannya. Baik. Seperti mana surah-surah yang telah kita bincangkan sebelum ini, ya, semua surah-surah yang kita bincangkan ada riwayat berkenaan dengan kelebihannya. Maka begitulah juga dengan surah Yasin. Bahkan surah Yasin ini terdapat banyak riwayat hadis-hadis yang menceritakan tentang kelebihannya dan fadilatnya. Dan kata Syekh Tantawi rahimahullah ta'ala, kebanyakan hadis-hadis yang menceritakan tentang kelebihan surah Yasin, kebanyakannya, majoritinya adalah dhaif. Hadisnya hadis dhaif, hadis yang lemah. Namun begitu, adalah beberapa hadis yang dikira makbul, maknanya boleh diterima. Sama ada dhaifnya tu dhaif yang ringan, atau hadisnya itu memang hadis yang hasan, atau hadis-hadis itu hadis dhaif yang ringan, tetapi bila digabungkan dengan riwayat-riwayat lain, maka ianya menatijahkan suatu penilaian bahawa hadis tersebut tidaklah dhaif semata-mata, bahkan mungkin boleh naik kepada darjat hasan. Maknanya hadis tu hadis yang baik, yang tidaklah terlampau dhaif. Sebaliknya dhaif yang boleh ditampung oleh hadis-hadis lain yang semisal dengannya, lalu menaikkan dia kepada darjat kedua. Darjat hadis kan ada sahih, hasan, dhaif. Jadi darjat kedua ialah hasan. Jadi bila hadis tu hasan, maka itu lagi baik dan lebih kuatlah hujah. Di antaranya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lah." Siapa yang membaca surah Yasin pada satu malam, maka pagi-paginya dia berpagi-pagian dalam keadaan Allah telah mengampunkan dosanya. Dia telah diampunkan baginya. Ini hadis ini Imam ataupun Syekh Tantawi rahimahullah ta'ala mengatakan hadis ini makbul. Maknanya boleh diterima. Hadis yang boleh diterima, dhaifnya tidak melampau. Maknanya tidak terlalu dhaif. Antara hadis yang lain juga ialah hadis riwayat Ibn Hibban di dalam sahihnya. Daripada Jundub bin Abdullah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a Yasin fi lailatin ibtigha'a wajhillah ghufira lah." Sesiapa yang membaca surah Yasin dalam satu malam dalam keadaan dengan mengharapkan keridaan Allah Subhanahu wa taala, maka diampunkan baginya. Pun sama juga hadis yang makbul di sisi Syekh Tantawi. Begitu juga hadis riwayat Ahmad daripada bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Baqaratu sanamul Quran wa Yasin qalbul Quran. La yaqra'uha rajulun yuridu Allah wad daral akhirah illa ghufira lah." Ataupun illa ghafara lah. Wa qara'uha ala mautakum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, surah Al-Baqarah itu ialah kemuncak, ialah kemuncak daripada Al-Quran, sebab dia surah yang paling tinggi, bukan paling tinggi, maksudnya paling banyak ayatnya, paling besar, paling panjang ayatnya, paling panjang, surah yang paling panjang. Dan Yasin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah hati Al-Quran atau jantung Al-Quran. Jantung Al-Quran. Tidak ada seseorang yang membacanya dalam keadaan dia mengharapkan keredaan Allah dan hari akhirat, maknanya ganjaran di hari akhirat, melainkan Allah akan mengampunkan baginya. Allah akan ampunkan dia. Dan bacakanlah Yasin ke atas orang-orang yang mati di antara kamu. Maksudnya apa? Maksudnya kata Syekh Tantawi, maksudnya ketika orang-orang mati yang hampir meninggal dunia, maknanya orang nazak. Ketika orang nazak, maka kita baca surah Yasin kerana beramal dengan hadis tadi. Begitu juga dalam hadis yang lain, juga riwayat Imam Ahmad daripada Abu Mughirah daripada Safwan, katanya kan al-masyikhatu yaqul idza quri'at yani Yasin 'indal mayyit khuffifa anhu biha. Kata Safwan adalah orang-orang lama, orang-orang tua, masyikhah, orang-orang tua, mungkin maksudnya begitu. Orang-orang tua di kalangan mereka pada zaman salafus salih terdahulu, mereka mengatakan apabila dibacakan surah Yasin di sisi orang yang hampir meninggal dunia, orang nazak, khuffifa anhu biha,
maka dengan sebab bacaan surah Yasin itu akan diringankan kepada si mati tadi. Maknanya akan mudah dia mati. Maknanya dia mati dalam keadaan mudah, tidaklah dalam keadaan terseksa, dalam keadaan su'ul khatimah dan sebagainya. Ya. Dan berkenaan dengan riwayat ini, Syekh guru kami Syekh Rif'at Fauzi hafizahullahu taala, beliau telah mengatakan bahawa beliau menukilkan daripada Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Beliau kata bahawa riwayat ini adalah mauquf hasan. Maknanya riwayat Safwan ya betul, memang bukan hadis yang marfu' daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni kata-kata Safwan. Mauquf maksudnya hadis itu terhenti kepada Safwan. Ia memang kata-kata Safwan, tetapi sanadnya hasan. Sanadnya hasan, ya, dan orang-orang masyikhah, orang-orang syekh-syekh, orang-orang tua yang disebutkan dalam hadis ini, kata beliau tidak disebutkan namanya, tetapi ianya sama ada sahabat ataupun tabi'in yang besar. Dan kata beliau lagi bahawa perkara sebegini tidak akan dicakapkan, maknanya tidak dituturkan dengan pendapat. Perkara macam ni bukan perkara yang pendapat, bukan ijtihad, maka hukumnya seperti hukum marfu'. Demikian yang dikatakan oleh Syekh Rif'at Fauzi. Beliau nukilkan daripada Al-Hafiz Ibnu Hajar. Benda ni boleh dilihat, perkara ni boleh dilihat dalam ta'liq beliau di dalam kitab At-Tizkar. Kitab At-Tizkar, sebuah kitab karangan Imam Qurtubi yang menjelaskan tentang kelebihan surah-surah di dalam Al-Quran. Dan dalam kitab At-Tizkar didatangkan juga beberapa riwayat yang lain yang memberitahu tentang kelebihan surah Yasin. Di antaranya ialah riwayat Ad-Darimi daripada Abu Hurairah, kata Nabi SAW, man qara'a surata Yasin fi lailatin ibtigha'a wajhillah ghufira lahu fi tilkal lailah. Ya, sesiapa yang membaca surah Yasin pada satu malam dengan mengharapkan keredaan Allah, maka diampunkan baginya pada malam tersebut. Tak ada tangguh-tangguh, malam tu juga Allah akan ampunkan dia. Dan kata kata guru kami Syekh Rif'at Fauzi, wa hadza isnadun hasan kama qala Ibnu Hajar. Hadis ini sanadnya hasan, seperti mana yang dinyatakan oleh Imam Ibnu Hajar. Jadi maknanya adalah riwayat ataupun hadis tentang kelebihan surah Yasin yang boleh dipegang. Ya, kadang-kadang masyarakat kita ni bila ada hadis yang dhaif berkenaan dengan satu amalan ataupun hadis tu palsu, maka terus dihukum bahawa amalan tu tak boleh buat. Ini satu perkara yang salah. Sebab apa? Sebab mungkin dari satu sudut, satu hadis mungkin nampak palsu, nampak dhaif. Tetapi cuba cari yang lain. Cuba kita cari hadis yang lain, sanad yang lain, sumber yang lain, dan penilaian ulama yang lain, maka kita akan dapati di sana ada. Kalau tak ada memang tak boleh buat apalah. Tapi kalau ada, seperti mana dalam hal kelebihan Yasin, kita dapati memang ada riwayat yang lain yang dinilai oleh ulama yang lain, yang mengatakan bahawa hadisnya hasan, sanadnya hasan, seperti mana yang dinilai oleh Imam Ibnu Hajar mengenai riwayat Ad-Darimi ini daripada Abu Hurairah. Maka bolehlah kita menjadikannya sebagai pegangan kita. Boleh kita amal baca surah Yasin pada malam hari. Bukan kata malam Jumaat je, setiap malam pun tak apa. Dan berkata, begitu juga dalam kitab At-Tizkar dinyatakan bahawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, man qara'a Yasin hina asbah u'tiya yusru yaumihi. U'tiya yusru atau yusra yaumihi hatta yumsi, wa man qara'a fi lailatin u'tiya yusru lailatihi atau yusra lailatihi hatta yusbih. Sesiapa yang membaca surah Yasin sehingga ketika pagi, maka akan diberikan kepada dia kemudahan pada hari tersebut. Kemudahan untuk hari tersebut, maknanya Allah akan mudahkan baginya urusannya pada hari tersebut sehinggalah petang. Maknanya urusannya daripada pagi sampai ke petang Allah akan mudahkan. Dan sesiapa yang membacanya, iaitu membaca surah Yasin pada waktu malam, Allah akan dia akan diberikan kemudahan malamnya sehinggalah dia pagi, sehinggalah dia masuk pada waktu pagi.
Maknanya apa? Dengan membaca surah Yasin, sama ada di awal hari, iaitu awal siang lepas subuh, atau di awal malam, iaitu lepas maghrib. Kita baca, kalau mengikut riwayat Ibn Abbas di sini, ya, maka Allah akan mudahkan segala urusan kita. Di antara pagi ke petang dan petang ke di antara pagi ke malam atau petang, kemudian petang ke pagi esoknya. Dan riwayat ini kata Syekh Rif'at, isnaduhu dha'if wa rubbama yartaqi ilal hasan. Sanadnya dhaif dan kemungkinan boleh naik kepada taraf hasan. Maksudnya apa? Maksudnya dhaifnya itu bukanlah dhaif yang keterlaluan, bahkan perawi yang dinilai sebagai dhaif itu ada kemungkinan, ada ihtimal, ada kebarangkalian bahawa riwayatnya itu benar. Kerana kedhaifan yang ada pada perawi tersebut tidak terlalu dhaif lah, tidak terlalu lemah. Itu kata-kata Syekh Rifat Fauzi. Jadi dengan itu dapat kita fahami secara keseluruhannya bahawa Yasin ni ada kelebihan ke tidak? Jawapannya ada. Makna kata ada tak pahala, ada tak kelebihan bila kita bacanya pada malam ataupun pagi? Ada. Maka kerana itu bacalah, jangan sangsi, ya? Jangan kita mudah percaya bila orang kata begini-gini, tak ada. Kita ikutlah para ulama dan sebagainya. Hatta kalau sekiranya lah kita memang berpegang dengan pendapat ulama yang memang menganggap mungkin memang Yasin ni tidak ada langsung kelebihan sekalipun, kalau itulah pegangan kita sekalipun, maka tetap tidak bermasalah sekiranya kita membaca surah Yasin. Sebab apa? Sebab Al-Quranul Karim itu semuanya, segala surahnya semuanya ada pahala. Bahkan setiap huruf itu ada diberikan pahala. Baik. Kemudian dari segi nama pula, nama surah Yasin. Maka mengenai namanya, Al-Imam Al-Alusi rahimahullahu ta'ala mengatakan, surah ini dipanggil sebagai, selain daripada Yasin, dipanggil sebagai Mu'immah. Mu'immah, Al-Mu'immah, ya? Al-Mu'immah, Al-Mudafi'ah dan juga Al-Qadiyah. Al-Mu'immah maksudnya apa? Maksudnya kata Imam Al-Alusi, maksudnya ialah surah yang meluaskan. Maksudnya apa? Maksudnya surah tersebut meluaskan pembacanya, orang-orang yang membacanya. Surah tersebut meluaskan mereka dengan kebaikan dunia dan akhirat. Maknanya dengan asbab surah itu, maka si pembacanya akan mendapat keluasan. Maknanya akan mendapat kebaikan yang banyak, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Dan dinamakan juga sebagai Al-Mudafi'ah, iaitu Al-Mudafi'ah maksudnya ialah penghalang, penghalang ataupun yang mempertahankan. Mudafi', ya, yang menghalang, yang mempertahankan. Dinamakan demikian kerana apa? Kata Imam Al-Alusi, kerana surah itu menghalang pembacanya daripada segala jenis keburukan. Ya kan? Orang tu contohnya sesat jalan, baca surah Yasin, InsyaAllah dia akan terlepas daripada kesesatan dalam perjalanan. Kalau sekiranya isterinya nak bersalin, baca Yasin. Baca Yasin. Supaya apa? Supaya terhindar daripada perkara yang tak diingini, dipermudahkan segala urusan. Kalau sekiranya anak tu nak anak kita nak menduduki peperiksaan, baca Yasin. Supaya dihindarkan daripada kegagalan, keterlupaan dan sebagainya. Jadi dinamakan sebagai Mudafi'ah kerana surah Yasin itu menghalang segala keburukan daripada pembacanya. Dan juga dinamakan sebagai Al-Qadiyah, iaitu yang menunaikan. Al-Qadiyah, yang melaksanakan, yang menunaikan. Kerana apa? Kerana surah ini menunaikan setiap hajat dengan izin Allah Ta'ala. Dengan izin Allah Ta'ala. Apa yang saya sebut ni semuanya daripada kitab Tafsir Al-Alusi, seperti mana yang dinukilkan oleh Syekh Tantawi. Baik. Kemudian isi kandungan. Dari segi isi kandungan surah Yasin ini, secara umumnya kita boleh katakan bahawa surah Yasin ini, oleh kerana ianya diturunkan di Mekah atau diturunkan sebelum hijrah, maka secara umumnya dapat disimpulkan bahawa surah Yasin ini berkisah tentang tauhid. Surah Yasin memaparkan kepada kita dalil-dalil keesaan Allah Subhanahu Wa Taala dan dalil-dalil kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, serta memberikan hujah yang kuat bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ialah Rasul utusan Allah yang benar dan tidak ada keraguan padanya, dan tidak ada keraguan juga pada
kitab yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu kitab Al-Quran. Kalau kita lihat kronologi dalam surah Yasin, mula-mula sekali Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yasin, Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Sesungguhnya kamu adalah dari kalangan rasul-rasul yang diutuskan. Kemudian setelah itu, ini kita cerita kronologi surah Yasin. Setelah itu, surah Yasin berpindah pula kepada satu lagi perkara, iaitu berkenaan dengan kisah Ashabul Qaryah, atau disebutkan juga sebagai kisah Habibun Najjar, iaitu suatu kisah yang berlaku di suatu kampung. Ada ulama yang mengatakan kampung itu ialah di Antakya, iaitu di sempadan di antara Syria dan Turki, yang mana Allah Ta'ala telah hantar kepada kampung tersebut 3 orang Rasul, dan mereka telah dibunuh semuanya. Lalu ada seorang lelaki yang bukan Rasul, dia hanya lelaki biasa saja, namanya Habibun Najjar, dan dia telah berdakwah kepada kaumnya dengan ucapan yang ringkas. Dia kata, kenapa kamu tak nak ikut para Rasul, sedangkan mereka ni semua adalah orang-orang yang ikhlas menyeru kepada Allah Ta'ala. Mereka ni langsung tidak meminta upah. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah orang yang tidak mengikuti, orang yang tidak mengambil upah, tidak meminta upah. Wa hum muhtadun, dan mereka kerana mereka itu adalah orang-orang yang benar, yang mendapat petunjuk. Kisahnya itu nanti insya-Allah kita akan bincangkan. Kemudian setelah itu surah Yasin berpindah pula kepada isu seterusnya, iaitu berkenaan dengan kudrat Allah Subhanahu wa taala, menceritakan kepada kita betapa hebatnya kekuasaan Allah dan betapa banyaknya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian berpindah pula kepada tajuk seterusnya, iaitu berkenaan dengan dakwaan orang-orang musyrikin. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yasin ini telah menolak segala dakwaan-dakwaan mereka yang salah. Telah diberikan hujah demi hujah untuk mematahkan dakwaan mereka. Kemudian kembali semula, surah Yasin kembali semula membincangkan tentang apa kesudahan bagi orang-orang kafir yang menolak ajaran para rasul. Kemudian surah Yasin menceritakan pula tentang kesucian Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada segala tohmahan yang dilemparkan oleh musuhnya. Contohnya, musuhnya menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai syair. Maka Quran atau surah Yasin menolak dakwaan tersebut dengan mengatakan, wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghilah in huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin. Kemudian surah Yasin menceritakan pada kita apa yang dikatakan kepada orang-orang, apa yang dikatakan oleh orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan, hari akhirat, hari penghisaban. Dan di dalam surah Yasin Allah Subhanahu wa taala telah menolak segala hujah mereka dan mendatangkan contoh, mendatangkan analogi yang sangat bagus, yang sangat berkesan untuk mematahkan dakwaan-dakwaan mereka. Kemudian begitulah sehinggalah ke akhir surah. Begitulah kronologinya. Maka dapat disimpulkan bahawa surah Yasin ini kesemuanya berkaitan dengan akidah, ataupun kebanyakannya lah berkaitan dengan akidah, dan juga isunya ialah isu iman, isu tauhid, isu akidah, isu keesaan Allah, isu kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan isu tentang adanya, pastinya berlaku hari kiamat. Baik. Kemudian kita masuk pada ayat yang pertama dalam surah ini. InsyaAllah kita baca dahulu 3 ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Sadaqallahul azim. Tadi saya kata nak 3 ayat, tapi saya baca 4 ayat lah. Kan? Kerana ayat keempat tu
mempunyai kaitan dengan sebelumnya. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang pertama, Yasin. Yasin. Ya 2 harkat, sin 6 harkat. Dalam menafsirkan apakah makna Yasin ni sebenarnya, terdapat pelbagai pendapat ulama. Dan saya telah buat sedikitlah, tak banyak pun kan, sedikit ulang kaji dan juga sedikitlah pembacaan. Maka dapat saya himpunkan daripada beberapa kitab tafsir, khususnya tafsir Syekh Tantawi dan juga tafsir Fathul Qadir, tafsir Imam Asy-Syaukani dan juga tafsir Al-Baghawi rahimahumullahu taala. Maka dapat dihimpunkan 9 pendapat berkenaan dengan makna Yasin. Makna Yasin. Pendapat pertama mengatakan bahawa Yasin itu memang kita tak tahu maknanya. Yasin tu hanya huruf. Yasin. Huruf muqatta'ah, huruf yang terputus-putus. Yang memang kita tak tahu maknanya. Memang kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Tak payahlah kita sibuk mengkaji maknanya. Memang itu adalah perkara yang memang Allah Ta'ala sahaja mengetahuinya. Wallahu alam bimuradihi. Allah Ta'ala sahaja yang mengetahui maknanya. Ya. Dan apa tujuannya kalau begitu? Apa tujuannya kalau ikut pendapat pertama ni? Apa tujuannya disebutkan atau didatangkan Yasin itu kalau tidak tahu maknanya? Kata Syekh Tantawi rahimahullahu ta'ala, tujuannya ialah, apa dia? Tujuannya ialah supaya ianya menjadi mukjizat yang menunjukkan kebenaran Al-Quranul Karim. Sebab apa? Sebab orang Arab pada zaman dahulu tidak ada di antara mereka yang menulis syair ke, tulis karangan ke, tulis surat ke, tulis ataupun berucap ke. Tak ada di kalangan mereka yang menggunakan kaedah ataupun uslub begitu. Tak ada di antara mereka yang kalau nak berucap tiba-tiba kata alif lam ra yasin hamim. Tak ada. Ataupun dalam syair, tak ada. Tidak ada di antara mereka yang mendatangkan huruf-huruf muqatta'ah, huruf-huruf terputus-putus begitu. Yasin, maksud huruf muqatta'ah tu maksudnya gabungan ya dengan sin tu tidak membentuk satu kalimah yang difahami. Tak ada di antara mereka yang buat begitu. Maka itu menunjukkan bila Yasin itu memang dibaca setiap kali nak baca Quran memang kena baca Yasin. Itu menunjukkan bahawa itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bukan daripada Allah, pasti ia tak ada. Kalau memang Nabi SAW yang mencipta ataupun yang mereka-reka Al-Quran, Nabi SAW tak akan tulis Yasin, tak akan datangkan Yasin. Kerana apa? Kerana apa tujuannya? Tapi bila Nabi SAW datang membawa surah Yasin dan Nabi SAW baca Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, dan Nabi SAW tidak mengasingkannya daripada surah Yasin, itu menunjukkan bahawa pastinya ada suatu kuasa yang besar yang memang menyuruh Nabi SAW berbuat demikian. Sebab kalau manusia yang buat, manusia akan keluar, manusia tak akan sebut macam tu. Tapi bila ada dalam Quran disampaikan oleh Nabi SAW dan Nabi SAW tidak mengasingkannya, memang baca sekali Yasin wal Quranil Hakim dan mengatakan itu memang daripada Allah, maka benarlah ianya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Al-Quran itu bukan dicedok, diambil daripada mana-mana syair ke, mana-mana kitab sebelum ni ke, tak ada. Sebab tak ada pun. Tidak ada mana-mana kitab, mana-mana tulisan, ucapan orang Arab yang menyebutkan demikian. Tak ada. Ya, memang ia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Okey, makna kedua yang dikemukakan oleh ulama, ya, Yasin itu ialah salah satu daripada nama-nama Allah. Yasin itu kalau mengikut pendapat kedua mengatakan bahawa Yasin itu ialah salah satu daripada nama-nama Allah. Dan perkara ini diriwayatkan oleh Ashhab. Imam Ashhab meriwayatkan pendapat ini daripada Imam Malik rahimahumallahu ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, pendapat ketiga mengatakan bahawa Yasin itu ialah salah satu daripada nama Rasulullah SAW. Dan ini ialah pendapat Sa'id bin Jubair
Bukan beliau saja, ada lagi beberapa ulama, salaf dan juga khalaf. Ada ulama yang mengatakan bahawa Yasin itu ialah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai banyak nama. Ada ulama yang mengumpulkan sehingga 800 nama bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antaranya ialah Yasin. Ya, Yasin. Dan dalil yang menunjukkan bahawa Yasin itu ialah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah ayat ketiga. Kalau kita lihat ayat ketiga, innaka laminal mursalin. Sesungguhnya kamu, wahai Muhammad, pasti dari kalangan orang-orang yang diutuskan oleh Allah Ta'ala. Jadi, ayat ketiga mengatakan, sesungguhnya kamu. Sesungguhnya kamu. Maka Yasin tadi, Yasin yang terletak pada ayat pertama, ia merujuk kepada kamu, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yasin, iaitu Muhammad. Kalau mengikut pendapat ni lah. Wal Quranil Hakim, demi Al-Quran yang hakim. Sesungguhnya kamu siapa? Muhammad. Jadi Yasin juga adalah Muhammad. Ya, ini kalau mengikut pendapat Sa'id bin Jubair, dan itulah dalilnya, innaka laminal mursalin. Okey, pendapat keempat mengatakan bahawa Yasin itu ialah suatu jenis sumpah, lafaz sumpah. Macam kita kata demi Allah. Wallahi contohnya kan. Jadi Yasin, ya, satu jenis sumpah. Tetapi sumpah ni ialah sumpah yang Allah Ta'ala sebut, yang Allah Ta'ala sumpahkan. Sebab Allah Ta'ala dia boleh bersumpah dengan apa-apa. Kita tak boleh, kita hanya bersumpah dengan nama Allah. Tapi Allah Ta'ala bersumpah demi masa, demi waktu fajar dan lain-lain. Jadi Yasin, kalau mengikut pendapat Ka'ab, Yasin itu ialah sejenis sumpah yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersumpah dengannya. Sejenis lafaz, lafaz sumpah. Yang kelima, pendapat kelima mengatakan Yasin itu ialah, maksudnya ialah ya Muhammad. Ya Muhammad. Ini ialah pendapat yang dirajihkan, yang ditarjihkan. Maknanya yang dirasa, yang dianggap tepat oleh Imam Az-Zajjaj, salah seorang ulama tafsir dan ulama bahasa Arab tu, Az-Zajjaj. Itu yang kelima. Yang keenam, Yasin maksudnya ialah, mengikut pendapat keenam, Yasin ialah ya insan. Yasin, sin tu maknanya insan. Yasin, ya insan maksudnya. Pendapat ini ialah pendapat Ibnu Abbas. Pendapat Ibnu Abbas. Ya, dalam setengah tafsir, tak silap saya, dalam tafsir Baghawi disebutkan Yasin itu bermaksud ya insan dalam bahasa Toi. Toi ini satu kabilah lah, satu suku Arab. Jadi bahasa Arab ni pun dia kadang-kadang ada apa ni? Ada logat-logat tau. Macam kita lah orang Melayu kan, ada Kedah, ada Kedah dengan Penang pun dah lain. Lepas tu ada Kelantan, lepas tu ada Terengganu. Macam itulah juga dengan orang Arab. Arab memanglah kesemuanya itu Arab, tetapi dia ada suku-suku dia. Ada setengah bahasa yang mungkin tak ada dalam suku yang lain. Jadi dalam setengah tafsir disebutkan Yasin ataupun Yasin itu maksudnya ialah ya insan kalau berdasarkan lughah Tai. Lughah Tai. Tai itu ialah nama kabilah ataupun nama suku. Baik. Kemudian yang ketujuh. Pendapat ketujuh mengatakan Yasin itu maksudnya ialah ya Sayyid. Ya Sayyid. Yasin maksudnya ya Sayyid. Ya Sayyid. Pendapat ini ialah pendapat Imam Ja'far As-Sadiq radhiyallahu anhu. Imam Ja'far As-Sadiq, salah seorang ulama Ahlul Bait, ya, salah seorang ulama Ahlul Bait, keluarga keturunan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yasin maksudnya ya Sayyid. Ya Sayyid maksudnya apa? Wahai penghulu. Wahai penghulu pun sebenarnya merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukannya orang lain juga, sama je. Pendapat ke-8 mengatakan Yasin itu maksudnya ialah ya Sayyidul Bashar. Ya Sayyidul Bashar. Ya Sayyidah, ya Sayyidal Bashar. Wahai penghulu sekalian manusia. Pendapat ini ialah pendapat Abu Bakar Al-Warraq. Abu Bakar Al-Warraq, ya. Dia tak ada beza sangat dengan pendapat sebelumnya. Pendapat ke-9 ialah
pendapat yang mengatakan bahawa Yasin itu maksudnya ialah ya rajul, wahai lelaki. Ni orang Mesir biasa sebutlah ya rajul. Orang Mesir jim jadi ga. Ya rajul katanya. Jadi kalau kita pergi Mesir, kita dengar orang kata ya rajul, kita jangan pelik pula. Rajul apa pula ni? Masuk rajul tu maksudnya rajul. Jim dia jadi ga kalau mengikut bahasa Mesir. Bahasa Mesir. Tapi itu kita tak nak bincang lah. Nak katanya bahawa ada ulama yang mengatakan bahawa Yasin maksudnya ialah ya rajul. Siapa dia? Iaitu Imam Abul Aliyah. Beliau mengatakan Yasin maksudnya ya rajul. Jadi kesemuanya ada 9. Ada 9 pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahawa Yasin itu ialah huruf-huruf yang muqatta'ah. Huruf-huruf yang terputus-putus. Maknanya kita tak tahu maknanya apa, serahkan pada Allah. Tapi tujuannya ialah sebagai i'jaz, sebagai mukjizat, pembuktian kepada kebenaran Al-Quran. Kerana orang Arab memang tak akan bawa kalimah Yasin dalam tulisan mereka. Ya. Jadi bila ada dalam Quran, bermakna Quran tu bukan daripada mana-mana kitab-kitab sebelum Quran. Bukan dicedok, di copy paste, di plagiat daripada mana-mana buku ke apa, tak. Memang daripada Allah Ta'ala. Sebab tak ada orang Arab yang memulakan kalam mereka dengan Yasin, Alif, Lam, Mim dan sebagainya. Ini pendapat pertama. Yang kedua mengatakan Yasin itu ialah salah satu daripada nama Allah. Pendapat ketiga mengatakan Yasin itu ialah salah satu daripada nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendapat keempat mengatakan bahawa Yasin itu ialah sejenis lafaz yang Allah Taala bersumpah dengannya. Yang kelima mengatakan bahawa Yasin maksudnya ya Muhammad. Yang keenam mengatakan bahawa Yasin itu ialah ya insan. Tetapi sebenarnya saya nak bagi tahu ya insan tu pun sebenarnya merujuk insan itu ialah kepada Nabi Muhammad juga. Nabi Muhammad SAW. Jadi dia tak ada beza sangatlah. Ya insan tu yang keenam. Yang ketujuh ya sayyid pun sama juga merujuk kepada Nabi Muhammad SAW juga. Yang ke-8 ya sayyidal bashar. Yang ke-9 ya rajul. Itulah 9 pendapat. Baik, mana pendapat yang lebih tepat? Kalau ikut Syekh Tantawi rahimahullah ta'ala, yang tepat yang nombor 1 lah. Kan? Yang nombor 1 tu lebih tepat. Kerana apa? Kerana itu lebih selamat sebenarnya. Kalau kita berpegang bahawa Yasin itu hanya Allah Ta'ala sahaja yang mengetahui maknanya, maka kita tak rugi apa-apa dan kita tak berdosa apa-apa. Maknanya itu pendapat yang lebih selamat. Baik. Tapi jangan kita mengingkarilah, kan? Jangan kita mengingkari kalau sekiranya orang berpegang dengan pendapat yang lain. Kerana pendapat-pendapat itu memang ada dalam kitab. Kan? Biasanya yang orang pegang Yasin itu ialah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memang itu adalah pendapat siapa dia tadi? Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair. Kan? Jangan kita mengingkarinya. Baik. Okey. Wal Qur'anil Hakim, dan demi Al-Quran yang hakim. Allah Ta'ala bersumpah demi Al-Quran. Masya Allah. Allah Ta'ala tak akan bersumpah Allah Ta'ala tidak akan bersumpah dengan perkara yang remeh-temeh. Semua perkara yang Allah Ta'ala sumpahkan, demi masa, demi waktu fajar, demi 10 malam, demi Al-Quran, semuanya adalah perkara yang agung. Maka di sini menunjukkan keagungan Al-Quranul Karim. Sebab itu pelajarilah Al-Quran, bacalah Al-Quran, hayatilah Al-Quran, sebab Al-Quran adalah sesuatu yang sangat agung. Sebab itu Allah kata demi Al-Quran yang Al-Hakim. Baik, Al-Hakim di sini maksudnya apa? Al-Hakim di sini maksudnya apa? Di sini kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala, ada 2 makna, boleh ditafsirkan dengan 2 makna. Yang pertama, Al-Hakim boleh ditafsirkan dengan makna muhkam. Hakim, muhkam. Maksudnya apa? Maksudnya ialah Al-Quran itu muhkam. Muhkam ni maknanya memang muktamad, memang tetap. Maksudnya apa? Kata Imam Asy-Syaukani, maknanya Al-Quran la yatanaqad wa la yatakhalaf. Wal Quranil Hakim. Maknanya Al-Quran itu dia adalah muhkam, iaitu tidak akan bercanggah. Tidak akan bercanggah antara satu ayat dengan satu ayat. Dan tidak akan berlawanan di antara satu ayat dengan satu ayat. Kalau ada sekalipun, pasti dapat dirungkaikan dengan tafsir. Pasti dapat
dihuraikan, diharmonikan dua ayat tersebut, yang kita lah rasakan, sebenarnya tak pun kita merasakan bahawa ianya bercanggah. Kalau kita baca tafsir, kita akan dapati bahawa tidak ada percanggahan. Itu makna Al-Hakim. Maknanya Al-Quran itu Al-Hakim, iaitu muhkam, iaitu tidak ada percanggahan. Sama sekali tidak akan ada percanggahan di dalam Al-Quran Al-Karim. Itu yang pertama. Yang kedua, wal Quranil Hakim. Hakim itu boleh ditafsirkan dengan makna bijaksana ataupun berhikmah. Bijaksana. Dan kalau begitu, maka Al-Hakim itu maksudnya ialah yang menurunkan Al-Quran itu, iaitu Allah. Wal Quranil Hakim merujuk kepada Allah Ta'ala yang menurunkan Al-Quran, dialah yang maha bijaksana. Jadi kalau Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang maha bijaksana, apa lagi kita nak khawatir, apa lagi kita nak ragukan, kan? Sebab manusia yang kita katakan bijaksana, kalau dia menulis suatu fakta, kita percaya. Tapi ini Al-Quran, Allah kata, kalau mengikut tafsiran kedua, wal Quranil Hakim maksudnya yang menurunkan Al-Quran, yang memfirmankan Al-Quran itu ialah Al-Hakim. Suatu zat yang maha bijaksana, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak sepatutnya kita meraguinya. Baik. Innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laminal mursalin, pasti daripada kalangan orang-orang yang diutuskan. Ya, di sini didatangkan dengan lam. Laminal mursalin. Boleh saja Allah kata innaka minal mursalin, tapi didatangkan dengan lam untuk memberikan penegasan bahawa sesungguhnya wahai Muhammad, engkau pasti memang tidak ada keraguan bahawa engkau adalah rasul. Engkau adalah rasul, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ayat ini sangat bererti dan sangat bermakna, sangat memberikan kelebihan dan keistimewaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. An-Naqqash, salah seorang ulama bahasa Arab dan juga tafsir, mengatakan bahawa Allah tidak pernah bersumpah. Allah tidak pernah bersumpah bagi mana-mana nabi untuk menegaskan menegaskan kerasulannya. Dalam Quran, Allah Ta'ala tak pernah kata, demi Allah, Hud adalah Rasul. Demi Allah, Idris adalah Rasul. Demi Allah, Ibrahim adalah Rasul. Allah tidak pernah bersumpah dalam Al-Quran untuk menegaskan kerasulan mana-mana Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Ini kata Imam An-Naqqash. Tetapi hanya satu sahaja Rasul yang Allah Subhanahu Wa Taala tegaskan dengan sumpah bahawa dia benar-benar seorang Rasul, iaitu Nabi Muhammad SAW. Wal Quranil Hakim, demi Quran yang Al-Hakim, sesungguhnya kamu pasti adalah di kalangan para Rasul. Maka ini menunjukkan, kata An-Naqqash, ini adalah ta'ziman lahu wa tamjidan. Ini adalah suatu pengagungan dan juga kemuliaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara ini boleh dilihat dalam tafsir Asy-Syaukani. Masya-Allah. Ya, bayangkan ya tuan-tuan ya. Tidak ada nabi yang lain mendapat kelebihan tersebut melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya nabi kita saja yang Allah bersumpah, wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin. Masya-Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ala siratim mustaqim. Ala siratim mustaqim. Di atas. Siapa dia? Iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di atas siratim mustaqim, di atas jalan yang benar, di atas jalan yang lurus. Ya, di atas jalan yang lurus. Ini kata Az-Zamakhsyari, ala siratim mustaqim, khabar ba'da khabar. Khabar kepada selepas khabar, ataupun silah bagi mursalin. Maknanya para rasul itu mereka di atas jalan yang lurus. Maka Az-Zamakhsyari membincangkan, beliau datangkan persoalan
dan beliau selesaikan sendiri persoalan tersebut. Beliau kata, kalaulah ditanya apa keperluan, apakah keperluan, mengapa perlu dinyatakan bahawa para rasul itu ialah mereka itu berada di atas jalan yang lurus. Sebab kalau sekiranya seseorang itu dah tahu bahawa sekian-sekian orang itu ialah rasul, maka pastinya dia juga akan mengakui bahawa orang tersebut, bila mana dia kata dia adalah rasul, dia percaya, maka pasti dia juga percaya bahawa orang itu berada di atas jalan yang lurus. Maka mengapa Allah menyatakan innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim? Apa tujuannya? Maka kata Az-Zamakhsyari, tujuannya bukanlah nak membezakan ada rasul yang berada di atas jalan yang benar, jalan yang lurus. Ada pula rasul yang tak berada di atas jalan yang benar, tidak berada di atas jalan yang lurus. Bukan tujuannya untuk membezakan, tetapi tujuannya ialah untuk menyifatkan. Allah Ta'ala nak menyifatkan bahawa para rasul itu mereka memang sentiasa berada di atas kebenaran, berada di atas jalan yang lurus. Dan dalam masa yang sama, Allah Ta'ala nak menjelaskan bahawa apa yang dibawa oleh para rasul itu, kesemuanya itu adalah benar. Bukan sahaja dia diutuskan, bahkan dia diutuskan dalam keadaan dia berada di atas jalan yang benar. Maksudnya syariat yang dibawa itu adalah syariat yang benar, syariat yang lurus. Itu tujuannya. Kemudian Az-Zamakhsyari juga dalam tafsir Al-Kasyaf membincangkan kenapa ala siratim mustaqim itu didatangkan dalam bentuk nakirah, iaitu tidak ada alif lam, kan? Ala siratim mustaqim. Kenapa tak disebutkan ala siratil mustaqim, ada alif lam? Kenapa tak didatangkan dengan alif lam? Kenapa? Kita tahulah dalam bahasa Arab ni, bila mana suatu kalimah itu tidak ada alif lam, maka ianya membawa makna umum. Tapi kalau ada alif lam, maknanya benda tu khusus, sudah diketahui, kan? Contohnya macam kita kata sirat, tidak ada alif lam, maka dalam bahasa Inggeris kita kata sebagai a path, satu jalan. Tapi kalau as-sirat, maknanya ada the, the path, jalan tu dah diketahui, kita kata the path. Jadi dalam ayat ini Allah kata ala siratim mustaqim, dalam keadaan tidak ada alif lam, maka ia menunjukkan umum. Jalan yang lurus itu umum. Jalan yang mana satu? Maka maka disebutkan, didatangkan dalam bentuk nakirah, kata Az-Zamakhsyari. Tujuannya ialah untuk menunjukkan bahawa para rasul itulah yang menjelaskan apakah dia jalan yang lurus. Masya Allah, Quran ni sangat indah tuan-tuan. Kalau kita belajar, kita belajar betul-betul, kita faham, Masya Allah, memang sangat indah. Allah kata, wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad pasti dari kalangan orang-orang yang diutuskan, iaitu di kalangan para rasul. Ala siratim mustaqim. Para rasul itu mereka di atas jalan yang lurus. Sebelum Allah Ta'ala sebut jalan yang lurus tu, Allah sebut mursalin. Itu menunjukkan bahawa para rasul itulah, mereka lah yang akan menunjukkan jalan yang lurus yang tak diketahui itu apa sebenarnya. Mana satu jalan yang lurus yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala. Itu tugas para rasul. Kerana itu, kita tak boleh semata-mata ikut Quran. Sebagaimana anti hadis. Anti hadis ni dia nak ikut Quran saja. Dia tak nak ikut Rasul. Walhal Quran sendiri memberikan petunjuk bahawa jalan yang lurus itu bukan sahaja dengan Quran, bahkan juga dengan ajaran para Rasul. Kalau Rasul kita ialah Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, maka sabdaannya, kata-katanya, hukum hakam yang diputuskan oleh Rasul kita, iaitu Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, maka itu dipanggil hadis. Maka gabungan Quran dan hadis itulah yang menunjukkan kita ke jalan yang lurus. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, Tanzilal Azizir Rahim. Tanzilal Azizir Rahim. Penurunan maknanya Al-Quran itu diturunkan oleh Al-Aziz Ar-Rahim,
yang bersifat, yang maha berkuasa, yang maha perkasa, iaitu Allah. Ar-Rahim, lagi maha pengasih, lagi maha penyayang, Tanzilal Azizir Rahim. Jadi kenapa tanzila itu dibariskan dengan baris atas? Dalam bahasa Arab dipanggil mansub. Mansub, kata ulama, kata Syekh Tontawi, sama ada dua. Sama ada mansub alal madhi, sebagai pujian. Bila dipuji, bila kita gunakan sebagai pujian, maka baris atas, Tanzilal Azizir Rahim. Ataupun Tanzilal Azizir Rahim itu adalah maf'ul mutlaq, di mana sebelumnya itu ada satu kata kerja yang mahzuf, iaitu nazzalallah, nazzala tanzilal azizir rahim. Itu kalau qiraat yang membaca baris atas, macam kita kan, kita baca baris atas kan, tanzila. Ada qiraat yang membaca dengan baris depan, tanzilul azizir rahim. Kalau tanzilu, maka i'rabnya ialah, ianya adalah khabar bagi mubtada yang mahzuf. Takdirnya ialah hadza tanzilul azizil hakim, ataupun hadzal qur'anu huwa tanzilul azizir rahim. Quran ini adalah penurunan daripada Allah yang maha perkasa lagi maha penyayang, Baik. Jadi pada 4 ayat yang pertama yang kita baca ni, dapat kita simpulkan bahawa Al-Quranul Karim itu memang benar-benar diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada keraguan pada kebenarannya dan kesahihannya. Yang kedua ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, dan para rasul yang lain, kesemuanya berada di atas jalan yang benar. Mereka tidak akan sesat, mereka tidak akan menyimpang daripada daripada siratim mustaqim, dan bahkan merekalah yang menjelaskan jalan yang benar kepada umat manusia, supaya umat manusia ini hidup dalam keadaan berpanduan, dalam keadaan berpanduan. InsyaAllah kita akan masuk ayat yang ke-6 dalam kuliah yang akan datang. Terima kasih kepada tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang sentiasa memberikan komitmen. Masya-Allah, saya betul-betul menghargai komitmen yang diberikan oleh tuan-tuan puan-puan. Saya doakan mudah-mudahan kita semua beroleh afiah, kesihatan dan keselamatan, dan diberikan keberkatan dalam ilmu, usia, kesihatan dan juga harta benda kita serta anak-anak kita. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat kita fahami dan kita terjemahkan dalam bentuk amalan dalam kehidupan seharian kita, insya-Allah. Wallahu alam. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.